Salam sejahtera warga Malaysia. Tajuk berita hari ini, bantuan khas keuangan RM700 untuk penjawat awam. Berita seterusnya, Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini mengumumkan beberapa inisiatif baharu dan berita gembira buat penjawat awam, antaranya tambahan khas RM100 dalam bayaran kenaikan gaji tahunan KGT dan pemberian bantuan khas keuangan BKK tahun 2023. Keluh kesah anggota Perkhidmatan Awam senantiasa didengari oleh kerajaan. Katanya pada Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-18 MAPPA ke-9 yang dihadiri kira-kira 4.000 anggota Perkhidmatan Awam secara fizikal di sini, serta ribuan lagi mengikutinya secara dalam talian. Beliau berkata, KGT tambahan khas sebanyak RM100 itu adalah bagi penjawat awam grade 11 hingga grade 56 dan akan dibayar mulai Januari 2023 yang melibatkan kira-kira 1.8 juta penjawat awam serta implikasi keuangan sebanyak RM1.5 bilion. Sebagai contoh, sebelum ini kadar KGT bagi grade 11 adalah RM80. Maka pada 2023, beliau akan menerima kadar KGT asas sebanyak RM80 dan tambahan khas sebanyak RM100, menjadikan jumlah KGT diterima pada 2023 adalah sebanyak RM180. Katanya sambil disambut dengan sorakan hadir setiap kali beliau mengumumkan inisiatif untuk penjawat awam. Ismail Sabri turut mengumumkan BKK tahun 2023 kepada anggota Perkhidmatan Awam grade 56 ke bawah berjumlah RM700 dan RM350 bagi pesara kerjaan dan veteran tidak berpensiun yang akan dibayar pada Januari 2023. MAPPA merupakan acara tahunan bagi mendengar amanat daripada Perdana Menteri kepada anggota Perkhidmatan Awam daripada pelbagai perkhidmatan di peringkat persekutuan negeri dan kerjaan tempatan serta syarikat berkaitan kerjaan. Turut hadir Menteri-Menteri Kabinet, antaranya Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, hadir sama Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Sri Muhammad Syafiq Abdullah dan Presiden Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX Datuk Adnan Mat. Ismail Sabri pada perhimpunan itu turut mengumumkan kenaikan kadar maksimum jumlah cuti rehat yang boleh dikumpulkan bagi tujuan award wang tunai GCR daripada 160 hari ke 180 hari. Kerajaan memahami dengan beban tugas yang semakin besar dan mencabar, ramai anggota perkhidmatan tunai awam yang tidak dapat menghabiskan cuti rehat tahunan mereka. Dengan kenaikan kadar maksimum GCR ini, membolehkan cuti tersebut disimpan bagi tujuan award wang tunai semasa persaraan sekaligus meningkatkan tunai di tangan pada hari persaraan kelak, katanya. Ismail Sabri turut mengumumkan tambahan kadar cuti rehat khas sebanyak 5 hari menjadikan jumlah cuti rehat khas 15 hari setahun kepada pegawai perkhidmatan pendidikan yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun. Tambahan cuti rehat khas sebanyak 5 hari itu akan memberi manfaat kepada kira-kira 500.000 guru bagi urusan mustahak dan kecemasan yang dibenarkan, serta memberi peluang guru-guru mengumpul jumlah GCR yang lebih tinggi, katanya. Pada majlis itu, Perdana Menteri turut mengumumkan mengenai perluasan tafsiran ahli keluarga bagi kemudahan cuti tanpa rekod urusan kematian ahli keluarga terdekat. Jika sebelum ini cuti tanpa rekod bagi urusan kematian hanya tertakluk kepada kematian suami atau istri, ibu kandung dan ibu mertua, bapa kandung dan bapa mertua serta anak sahaja, penambahbaikan tafsiran ahli keluarga diperluas kepada kematian yang melibatkan adik-beradik, nenek dan datuk bagi anggota perkhidmatan awam, katanya. Beliau turut memaklumkan langkah penambahbaikan pemberian pergerakan gaji tahunan kepada pegawai yang telah mencapai gaji maksimum.
Kerajaan telah bersetuju menambah baik kadar tetap 3% semasa yang diterima oleh pegawai yang mencapai gaji maksimum kepada suatu kadar baru dan diseragamkan mengikut grade bagi semua klasifikasi perkhidmatan berkuat kuasa 1 Januari 2022, katanya. Ismail Sabri berkata Jabatan Perkhidmatan Awam JPA akan mengeluarkan pekeliling berkaitan bagi menjelaskan terperinci bagi perkara itu. Beliau berkata kerajaan juga bersetuju agar JPA menyegerakan kajian ke atas sistem saran perkhidmatan awam dengan mengambil kira keseluruhan aspek modal insan. Kajian juga merangkumi saranan dan perkhidmatan agar relevan dengan keadaan semasa serta kemampuan keuangan kerajaan, katanya. Dalam perjumpaan bersama penjawat awam itu, Ismail Sabri mengucapkan terima kasih kepada semua penjawat awam yang senantiasa memastikan jentera kerajaan bergerak dengan berkesan, melaksanakan dasar dan menjayakan setiap aspirasi kerajaan. Sekiranya produktiviti dapat ditingkatkan, ekonomi negara akan bertambah kukuh dan kerajaan akan lebih berupaya meningkatkan kemudahan kepada keluarga Malaysia seluruhnya. Katanya menambah penjawat awam tidak akan dilupakan dan yakin mereka adalah tonggak aspirasi keluarga Malaysia. Sekian berita hari ini. Terima kasih.